Testing 1 2 3 1 2 3. InsyaAllah. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. InsyaAllah ini untuk Masjid Baitul Amin Puchong, InsyaAllah ya. Untuk Masjid Baitul Amin Puchong, mohon respon. InsyaAllah. Komen suara clear tak clear. InsyaAllah. Masjid Baitul Amin Puchong, InsyaAllah. Online kuliah. Lama tak pergi, rindu masjid. Mohon komen. InsyaAllah. Sebentar saya share, insyaAllah. Mohon komen suara. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Mohon komen suara, insyaAllah. Sebentar, Masjid Baitul Amin saya share sebentar lagi, sekejap lagi. Saya share dalam WhatsApp, insyaAllah. Okay. Okay. Sebentar saya share ya. Mohon share grup Masjid Al-Husna, tolong share. Masjid Baitul Amin. Nama-nama Masjid Husna. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah dah share. Mohon share semua untuk grup Masjid Al-Sunnah Husna, insyaAllah. InsyaAllah. Farizan, cek suara okey ke, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wa rasul minin. Allahumma ghnina bihalin haram wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasughu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa'an tuhimal dunya
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallahi taqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu alladzi la ilaha illa huwa tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk Masjid Husna, Masjid Baitul Amin. Mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Kita mulakan surah yang hebat dalam Quran, surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah hari ini saya bawakan bab nombor 8 untuk Masjid Baitul Amin, bab amal ma'ruf dan nahi mungkar. Sambil kita sentuh dengan bab fadilat Ramadan, ya, separuh kita buat kitab, separuh kita teruskan fadilat Ramadan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa yang ada kitab semua kat masjid ni. Siapa yang ada kitab boleh buka, catat dalam muka surat 87. Tajuk dia bab nombor 8, amal ma'ruf dan nahi mungkar. Insya-Allah. Tengok. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bin Abdul Aziz berkata, sungguhnya Allah tidak menyiksa orang-orang awam disebabkan oleh kerana dosa orang-orang tertentu. Tetapi apabila perbuatan dosa itu bermaharajalela dan terang-terangan, kemudian tidak ada yang menegur, bererti semuanya sudah layak menerima hukuman. Ini bukan saya kata, kitab tulis. Tulang balik. First paragraph. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bin Abdul Aziz berkata, sesungguhnya Allah tidak menyiksa orang-orang awam disebabkan oleh kerana dosa orang-orang tertentu. Tetapi apabila perbuatan dosa itu bermaharajalela dan terang-terangan, kemudian tidak ada yang menegur, maka bererti semuanya sudah layak menerima hukuman. Nampak ya? Ni peringatan. Maksudnya apa? Allah tidak menyiksa orang awam, maksudnya semua orang, ya, disebabkan kerana dosa orang tertentu. Tetapi bila perbuatan dosa tersebut bermaharajalela, dosa tersebut, perangai buat maksiat tersebut bermaharajalela, apa? Tak berhenti, terang-terangan, bebas, tiada siapa yang larang, bermaharajalela ke atas, jadi seronok, jadi terasa hebat bila buat maksiat. Bab hukum Allah ke bawah, hukum dunia, bab hukum dunia dia teruskan. Dia bukan hukum, bukan peraturan, bab hukum dia lah. Nak sangat maksiat yang hebat. Ni dosa itu bermaharaja lela, berterusan, tak ada siapa larang, dan terang-terangan. Buat maksiat terang, tak malu, tak ada bab perasaan malu. Maksudnya kena apa? Ni hebat sangat bab dosa. Kemudian tidak ada yang menegur,
maka semuanya sudah layak menerima hukuman. Seorang pun tak menegur. Yang lelaki nak jadi lelaki, yang perempuan nak jadi, yang lelaki nak jadi perempuan, yang perempuan nak jadi lelaki. Ada tak? Ada. Ya. Yang perempuan nak jadi lelaki, yang lelaki nak jadi perempuan. Yang lelaki nak kahwin dengan lelaki, yang perempuan nak kahwin dengan perempuan. Teruk. Ya. Teruk sangat daripada haiwan. Haiwan pun tahu ada test. Kalau tanya kambing, kambing pun tahu dia tak nak kahwin dengan yang sama jantina. Dia mesti cari yang berlainan jantina. Kambing pun ada test. Siap ada janggut kambing. Malu dekat kambing. Ada manusia yang ada akal, yang diutuskan oleh Rasulullah, yang ada kitab, yang ada hati, yang ada qalbu, macam-macam kelebihan. Tapi nakkan macam, bukan macam binatang, lagi teruk pada bila haiwan. Kemudian buat maksiat, bermarajila, bila ditegur marah. Kemudian sampai tak ada orang nak tegur. Bila ada yang tak suka pun tak nak tegur, biarkan. Allah anggap Allah anggap apa? Allah anggap semuanya setuju. Bila Allah anggap semuanya setuju dengan bab maksiat, semuanya sudah layak menerima hukuman. Berlaku tak? Ni sedang berlaku. Semua orang dulu setuju dengan maksiat. TV, radio, internet. Tengok di Itali, ya, berpeluk-peluk lelaki, bercumbu-cumbuan dengan lelaki dengan lelaki, grup pesta. Dia lupa Allah melihat. Allah bukan melihat. Kita kalau menyuruh pun Allah tetap nampak. Allah bukan melihat. Suruh macam mana pun Allah tetap mengintai. Allah tak melihat, Allah mengintai kita. Sampai ke kalbu kita, sampai hati kita ni Allah mengintai. Pasal apa? Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Apalagi terang-terangan di padang, di plaza, di piazza, di Itali, penuh dengan maksiat. Jantan dengan jantan, betina dengan betina. Dia tak layak panggil lelaki. Jantan untuk apa? Binatang. Binatang pun lagi hebat. Ni tak ada bab malu. Ni Allah tunjuk, Allah hebatkan kuasa dia. Allah hantar virus. Cakap straight tak boleh kita nak selindung. Inilah akibatnya. Bila dah ada akibat ni, maksudnya apa? Kalau masih lagi nak teruskan bab perangai lama, tak tahu apa lepas ni. Allah hantar. Zaman Abraha, Allah hantar burung kecil je, ababil. Bawa batu kecil, hancur tentera bergajah Abraha. Nak runtuhkan Masjidil Haram, Kaabah. Runtuh? Tak runtuh. Burung hantar. Burung jadi tentera Allah Ta'ala. Pukul gajah. Abraha bawa gajah, sebesar-besarnya gajah. Tentera bukan tentera kuda, tentera bergajah nak robohkan Kaabah. Gajah dipukul, berdarah-darah gajah dipukul untuk langgar Kaabah. Berundur gajah. Gajah pun tahu rumah Allah Ta'ala. Manusia yang hebat tak faham, tak ambil tahu rumah Allah Ta'ala. Ni yang ke perenggan yang pertama. Kena ingat Maka berarti bila semua biarkan maksiat berlarutan, kita dah diingatkan sekarang, berarti semuanya sudah layak terima hukuman. Sekarang kita kena terima hukuman. Kalau itu pun tak sedar lagi, masih lagi nak maksiat, masih lagi nak tak nak tutup aurat, masih seronok lagi nak pamerkan bab aurat. Tunggu apa lagi yang Allah hantar. Dan diriwayatkan bahawa Allah telah mewahyukan kepada Yusha bin Nuh alaihissalam, aku akan binasakan
Aku akan membinasakan dari kaummu 40,000 orang yang baik-baik dan 60,000 orang yang derhaka. Nabi Yusha bertanya, "Ya Tuhan, itu orang terhaka sudah layak. Maka mengapakah orang yang baik-baik itu?" Jawab Allah, "Kerana mereka tidak murka. Kerana mereka tidak murka terhadap apa yang aku murka. Bahkan mereka makan minum bersama mereka yang derhaka." Tu jawapan Allah. Tepat. Ya. Zaman Nabi, ya, zaman anak Nabi Nuh, Yusha bin Nuh alaihissalam. Ya, Allah bagi tahu, aku akan binasakan kaummu 40,000 orang yang baik. Orang yang baik-baik. Orang yang tak berjahat lah, tak bermaksiat. Allah nak binasakan bersama dengan 60,000 orang yang derhaka. Mengeluh Nabi Yusha, orang yang baik-baik itu, ya Allah, kerana mereka, orang yang baik-baik itu pun kena juga. Ya Tuhan, itu orang derhaka sudah layak, maka mengapa orang yang baik-baik itu? Allah jawab straight saja. Kerana mereka tidak murka apa yang aku murka. Maksudnya apa? Dia senyap, diam, silent. Depan mata maksiat, silent, senyap. Yang paling hebat, seronok pula tengok. Dan kawasan kita lah, kalau ada yang couple buat maksiat depan mata, siap tangkap gambar lagi, suka menengoknya. Yang buat maksiat orang muda, yang menengok seronok orang tua. Tu seronok sangat. Dia biarkan, padahal dia baik, tapi dia tak ada bab nak apa yang Allah mohon, apa yang Allah perintah. Sebab tu Allah kata, kerana mereka tidak murka. Walaupun dia baik, tapi dia tak murka terhadap apa yang aku murka. Dia tak malu. Dia tak ada rasa apa. Yang Allah perintah tu dia diam je. Dia beriman, baik. Tapi bila tengok bab maksiat, dia senyap. Tak hendak tegur langsung. Tak hendak jalankan perintah Allah Ta'ala. Sepatutnya cegah. Sepatutnya bercakap, tak bercakap. Ada bab benci pula, paling kecil, paling rendah. Tu kita ada. Bahkan mereka makan minum bersama mereka yang derhaka. Allah Akbar. Ya, mereka sama-sama minum, duduk pula dengan yang buat maksiat, share satu meja makan. Allah Akbar. Orang pelik manusia ni. Ya, dengan alim ulama tak nak duduk, dengan tuan guru tak nak duduk. Berlaku tuan. Ya, pasal apa? Nak jaga status meniaga dia, image bisnes dia, image korporat dia. Duduk dengan ustaz, kadang-kadang lari dia, bimbang dia, tak laku perniagaan dia. Macam-macam perangai sebelum ni. Ni. Ya, masa ni lah baru nak cari mengaji, masa ni lah nak cari zikir. Pasal apa? Masuk bulan Ramadan, satu hal yang paling hebat, Allah cuba dengan bab virus, tentera Allah yang hebat, yang tidak nampak. Tu. Sebab tu jangan sampai Allah kata aku murka. Tu. Ya, maksudnya kita ni duduk dunia ni jangan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk di dunia ni numpang saja, sebentar saja. Orang Indonesia kata mampir saja. Ya, kita ni mampir. Selalu orang Indonesia cerita. Ya, bila kita jalan musafir, dia orang ni kerja datang Malaysia musafir, jauh berjalan, singgah di warung kopi. Ni cerita orang Indonesia. Singgah di warung kopi. Singgah tu apa? Mampir. Bila mampir di warung kopi, dia order satu cawan kopi, secangkir kopi, minum.
Habis dia minum secangkir kopi, dia teruskan perjalanan. Nampak? Sekejap, sebentar saja. Dunia ni pun sama juga. Maksudnya dunia ni, kita ni sebentar, mampir saja. Sebab tu bila dunia ni mampir, patutnya kita ni selalu mampir dengan masjid, surau, musalla. Tu sepatutnya. Pasal itu rumah yang hebat. Rumah sendiri sekejap, cukup masa tinggal. Cantik macam mana pun interior design dia, architecture dia, dengan language dia, dengan vocabulary dia. Bukan English dia ada vocabulary, architecture ni pun ada vocabulary, language dia, dengan design dia. Tapi sebenarnya itu sementara saja. Yang hebat rumah Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tapi sebelum ni sombong. Kadang-kadang sombong. Baru nak terasa masuk Ramadan, tak ke masjid. Tu Allah cuba kita dengan virus. Ni maknanya peringatan kita. Maknanya bila elok besok, bila selesai virus ni, tak ada lain dah. Rumah kita yang hebat, rumah Allah Ta'ala. Masjid, musalla, pondok, pesantren. Tu sepatutnya. Yakinlah, pujuk hati kita. Kita kadang-kadang sombong, sibuk dengan dunia, lalu depan masjid tak singgah pun. Padahal hati tu cakap, masjid, tapi tak nak singgah. Surau, cantiknya surau tu. Hati kata. Ulama Turki kata, silap saya ulama Turki. Apa ulama Turki kata? Bila kita lalu tengah musafir, tiba-tiba ternampak masjid ataupun surau, hati kecil tu bercakap, cantiknya masjid tu. Maksudnya apa tuan? Ulama Turki tafsirkan, sebenarnya bila kita berkata dengan hati tu, nampak masjid tu, sebenarnya Allah panggil, Allah jentik kita, hati kita ni, datanglah ke masjid, datanglah ke surau, datanglah ke musalla, sujudlah dengan aku. Allah jentik, Allah panggil sebenarnya. Bukan kita kata, cantiknya masjid. Tak. Itulah ceritanya. Ulama Turki bagi tahu, itu sebenarnya Allah panggil kita, datanglah sujud dengan aku. Masa kita sibuk dengan bisnes, kerja. Jangan tuan-tuan. Ni sekarang dah tak boleh ke masjid, ke surau. Terasa? Baru terasa. Pasal apa? Bimbang bab mati. Mati tetap mati. Mati tetap pasti mati. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Surah Sajadah. Cuba renung. Tu kena semak hati kita waktu dibacakan ayat Al-Quran. Renung kita. Maksudnya jangan sampai Allah murka. Jangan sampai kita subahat, jangan kita sampai bersekongkong dan makan minum. Ni. Jangan tangguh lagi. Kalau tahu arak tu haram, jangan duduk dengan orang Arab. Arak. Kesan dia hebat. Kesan dia terlampau hebat. Ni, malam tadi mati seorang pegawai polis. Pasal apa? Yang melanggar. Polis tu tak kejar pun, duduk je. Roadblock je. Bukan tembak pun. Dia cuma duduk berdiri je, kawal lalu lintas. Nak tahan siapa jalan malam-malam pasal PKP sekarang. Bukan dikejar, bukan ditembak pun. Datang yang mabuk ni, yang minum arak ni, langgar terus. Allah Tuhan. Apa salah polis tu? Apa salah orang Islam tu? Sebab tu saya kata, saya minta lah sama ramai kempen haramkan arak. Tutup semua kilang arak. Tutup semua kedai jual arak. Haramkan. Kedai buka lah. Kedai arak yang jual arak tu buang. Cukup. Dah melampaui batas. Dah nampak Allah bagi peringatan. Allah suruh hidup bersyariat. Kita yang bersunat, kita yang mengaku Islam, kenapa tak nak ikut bersyariat? Kenapa nak raikan yang tak nak ikut Islam? Kita yang majoriti, kenapa kita nak raikan benda yang tak sepatutnya? Macam makanan lah. Makan yang
yang Allah bagi. Makan yang halal. Tak kata Ustaz Abdul Somad, sampai bila kita nak makan makanan yang tidak halal? Sampai bila? Kita ni dah jadi umat Islam, mengaku inna dina indallahil Islam. Kita ni mengaku inna dina indallahil Islam. Sampai bila kita nak meraihkan yang tak sepatutnya kita makan? Berkoyan-koyan. Kita tak makan babi, tapi kadang-kadang berekor-ekor babi masuk dalam badan. Macam-macam. Kena renung tuan, cari jalan. Jangan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutlah Islam. Pasal Islam tak boleh ikut zaman. Siapa Tuan Guru Datuk Ismail Kamus punya statement? Islam tidak boleh ikut zaman. Zaman tu wajib ikut Islam. Mohon sama-sama kita kempen cari jalan, haramkan arak salah satunya. Ya. Apabila kita nak minum benda tu. Ya. Kita tak minum, tapi benda tu masih lagi di bumi lagi. Masih lagi ada di tanah Melayu. Ya. Kita ni tanah Melayu. Tanah Nusantara. Itu masih terjajah lagi. Pemikiran masih terjajah lagi. British dah balik, tapi pemikiran kita terjajah. British datang, habis. Didik kita jadi orang macam orang British. Hapus tulisan Jawi. Ingat dulu. Tu sampai jadi generasi yang tak tahu baca tulisan Jawi. Zaman saya lagi nak baca Quran, ustaz datang masuk kelas, lari semua budak-budak Melayu, tak tahu baca Quran. Pasal apa? Tak tahu Jawi. Bukan surah Al-Baqarah, 3 kul ya. Saya yang tolong bantu translate 3 kul tu kepada surah ayat ABC. Bayangkan QUL, kul. Mana sabdu dia, mana mati dia, mana tajwid dia. Terjajah. Tu. Dia tak arangkan baca Jawi tak, tapi dia jajah. Dia hidangkan ABC. Tak salah pun ABC, tapi akhirnya kitab semua jadi rumi, habis. Dan timbullah generasi yang tak tahu baca Jawi dan tak tahu Al-Quran. Confirm dia tak tahu Jawi, confirm tak boleh baca Al-Quran. Dah berlaku. Ramai generasi kami dulu memang tak tahu baca Quran. Yang kami pernah jumpa yang dah berumur 80, kami buat program motivasi solat dengan juz amal. Dah 80, dah ke Mekah, balik dah ke Mekah. Tawaf, sa'i, semua cukup. Umrah. Sampai sini kita bukan test dia, kita baca sama-sama dengan dia. Tak terkeluar mulut tu nak baca Al-Fatihah. Umur 80 tahun. Dah sampai Mekah, dah sampai Madinah. Rupanya sepatah ayat Quran pun tak tahu. Pasal apa? Malu nak belajar. Malu nak cari. Sekarang macam-macam. Tuan jangan tengok orang tu. Tengok yang dalam rumah kita sekarang ni. Yang dalam rumah kita ni berapa kerat yang boleh baca ayat Quran. Cuba renung, cuba fikir-fikirkan. Dah duduk satu keluarga, dah masuk PKP dah sebulan lebih. Cuba renung level kita dengan Quran, muhasabah kita dengan Quran. Sebab kalau ayah, ia sebagai pemimpin, ibu pun pemimpin tak tahu baca Quran, macam mana nak mimpin anak-anak dalam rumah. Tu kena renung kita, carilah jalan. Ya, insya-Allah. Mandiri. Okay. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, muru bil ma'rufi wa in lam ta'malu bihi wa anha anil munkar wa in lam tantahu anhu.
Anjurkanlah kebaikan itu meskipun kamu belum dapat mengerjakannya, dan cegahlah segala yang mungkar meskipun kamu belum menghentikannya. Cari jalan. Ramadan, cari jalan untuk buat yang baik. Ramai yang tak makan, bukan tak makan puas tu, memang tak ada makanan. So, pasal apa? Perintah berkurung, tak ada kerja, kena buang kerja, macam-macam pengangguran, macam-macam kehilangan, keputusan, habis beras tak ada, lauk tak ada. Apa kita buat? Kita lah. Jangan kata tak ada, tak boleh keluar ustaz. Boleh. Macam-macam boleh buat. Online boleh. Runner ada. Semua cukup tuan-tuan. Carilah jalan. Paling kurang pun, kalau boleh setiap hari hantar, bagilah sedekah. Inilah peluang. Kalau Nabi Muhammad SAW tak berhenti macam angin dia bersedekah bulan Ramadan. Bukan nak menunjuk, cari jalan. Kadang-kadang orang kata menunjuk, tak, inilah Ramadan. Ramadan yang hebat. Tu kita sentuh sikit buat Ramadan, insyaAllah. Pagi tadi saya share 24 fadilat puasa. Fadilat Ramadan pun ada pula, iaitu Ramadan bulan yang berbeza sekali dengan bulan-bulan yang lain. Ia mempunyai kelebihan yang begitu banyak. Oleh itu tidak hairanlah para salaf sentiasa berdoa kepada Allah supaya mereka dapat bertemu dengan bulan ini saban tahun. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilat atau kelebihan bulan Ramadan. Antaranya yang diumumkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan daripada Nabi SAW yang bersabda, umatku diberikan 5 perkara di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Kelebihan. Yang pertama, umat Rasulullah, bau mulut orang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Kelebihan. Itu fadilat Ramadan. Yang kedua, malaikat sentiasa beristighfar kepada orang yang berpuasa sehingga mereka berbuka non-stop. Malaikat ni bantu mengiringi kita waktu kita puasa. Jangan kata kita ni puasa tak ada apa-apa. Dengan syarat kita niat terbaik. Niat terbaik apa? Niat sempurnakan puasa, niat kerana Allah Ta'ala, iman kita. Bukan pasal puasa bulan Ramadan, bukan. Lillahi Ta'ala, niat iman kita. Sebab tu tahu tujuan puasa ni untuk berlapar. Kalau puasa tak lapar, kita dah sekarang dah masuk 10 hari puasa. Bila orang tanya, dah 10 hari puasa kita ni, macam mana puasa? Okey, relax, badan ringan, silap lah. Tu nak kena tengok macam mana kita puasa. Yang ketiga, Allah Ta'ala menghiasi surga setiap hari dan berkata, hamba-hambaku hampir dikenakan bebanan dan mereka menjadi penghunimu. Allah, penghuni apa? Penghuni surga. Tak ada lagi balasan lain. Kita ni ke surga sebenarnya. Satu pintu surga yang hebat, Ar-Rayyan, untuk orang puasa. Yang keempat, dibelenggu syaitan-syaitan yang ganas dan tidak dilepaskan sebagaimana dibiarkan pada bulan lain Ramadan. Syaitan diikat. Tapi perancangan syaitan hebat, tuan-tuan. Perancangan syaitan terlalu hebat. Dia dah standby Rejab Sya'ban untuk dia punya program. Kata orang moden, dia siap Excel. Kadang-kadang kalau tak ada PKP ni, agak-agak kat mana kita waktu Ramadan? Buka puasa kat mana? Macam-macam restoran kita pergi, macam-macam hotel, seafood. Bukan RM1, RM2 buka puasa. Kadang-kadang satu kepala buffet, betul? Satu kepala mencapai ke tahap RM150, RM120. Satu kepala makan.
Pergi. Tak kira siapa, tak kira siapa kerja. Tu. Melampau tak? Memang melampau. Satu orang makan boleh cas 120, 100. Untuk darah apa tuan? Kita makan sepinggan nasi, lauk ikan goreng pun tak sampai 5-6 ringgit. Ni sekepala. Sepatutnya duit tu untuk apa? Tu pondok, santren, anak yatim, ya, orang miskin, fakir. Sebab sebab tu kena hafal Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Tolong doakan dia, tak apa sihat Tuan Guru dia di hospital. Mohon doakan Tuan Guru kita, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Ni Ramadan semua makbul doa. Kena pula nak buka ni. Mohon doakan Tuan Guru kita biar cepat sembuh. Apa dia kata? Saya hafal. Orang miskin kata apa? Apa benda kita nak makan hari ni? Bila nak buka puasa ni, orang miskin kata apa? Apa benda kita nak makan? Apa kita nak makan hari ni? Orang miskin. Orang kaya kata apa? Restoran mana kita nak makan? Tu. Orang kaya kata restoran mana kita nak makan, hotel mana kita nak makan. Tu. Nampak? Boleh pilih. Orang miskin, apa benda kita nak makan. Orang kaya, hotel, restoran mana nak makan. Tu Tuan Guru tambah lagi. Orang politik, siapa kita nak makan. Jauh dia. Okey, tu kaitkan bulan puasa. Sebab tu bila puasa, cantiknya di masjid, surau. Ni nak PKP, berjemaah di rumah. Sebelum buka, cantiknya zikir, doa. Jangan lepas peluang. Tu paling mustajab doa. Syaitan memang diikat. Kadang-kadang perangai kita ni, tu syaitan rancang. Bufi sampai 150, membazir. Allah. Tu kadang bulan Ramadan yang belum-belum ni, orang ke bazar, orang ke tempat pasar tani, beli makanan, melama-lama bertantan makanan terbuang lepas berbuka puasa. Syaitan suka. Walaupun syaitan kena ikat, senyum syaitan. Pasal apa? Perangai manusia macam syaitan. Pasal apa? Nak buka tu lapar, macam-macam benda nak tekak ni apa benda pun dia akan beli makan. Yang kelima, diampunkan untuk mereka pada akhir malam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah itu malam Lailatul Qadar? Jawab Nabi SAW, tidak. Orang yang beramal diberikan ganjarannya apabila selesai amalannya. Riwayat Ahmad. Secara umumnya hadis ini tersebut menyebut 5 perkara penting yang tidak ada pada bulan Ramadan, yang ada pada bulan Ramadan tidak ada pada bulan yang lain. Tu kita ni bagi 3 bahagian. 10 yang pertama rahmat, 10 yang kedua keampunan, 10 ketiga dibebaskan kita daripada neraka. Yang banyak kesilapan akhir Ramadan kita tinggalkan. Kita dah layak suku akhir, dah layak separuh akhir main bola, tim dah layak suku akhir, separuh akhir layak, lepas separuh akhir layak, masuk yang ketiga final, tak nak pergi. Faham? Waktu final tak nak pergi. Contohnya Brazil dah masuk final dengan Jerman. Masa final tu Brazil tak nak pergi, panggil orang lain main, kita tak nak main. Bodoh lah. Kita ni rugi serugi-ruginya. Pesan kalau boleh. Satu lagi nak pesan kalau boleh. Solat witir berjemaah, jangan miss. Solat witir berjemaah 3 rakaat tu, walaupun di rumah, jangan miss. Setahun sekali aja. Carilah jalan. Janganlah lari ke dapur terus. Kalau kat masjid, lari ke tempat pantry, sibuk cari bubur kacang, kuih. 3 rakaat aja. Tu setahun sekali. Berjemaah. Carilah tahun ni, cari yang terbaik. Tu. Ramadan penghulu segala bulan. Ramadan penghulu segala bulan.
Ya, bulan Ramadan adalah penghulu kepada segala bulan, sebagaimana hari Jumaat penghulu pada hari yang lain. Jumaat pun sama juga. Kadang orang terlepas macam tu Jumaat. Masuk masjid, ittaqullah, elak. Tidur terus. Tiap-tiap Friday, tiap-tiap minggu Jumaat. Lepas macam tu. Padahal hari Jumaat adalah penghulu hari segala hari. Dan dalam hari Jumaat tu ada satu masa yang mustajab untuk berdoa. Salah satunya antara dua khutbah bila khatib berhenti. Tu. Ya. Berlaku tiap-tiap minggu miss. Ya. Miss bab Jumaat. Jumaat semayang tapi tidur. Ittaqullah, tidur rata kepala, hilang segala kepala. Kalau duduk saf belakang cuma tengok kepala semua lelap semua. Allah kan. Salah satunya yang diabaikan umat akhir zaman ni ialah mandi sunat hari Jumaat. Nabi dah ajar dah dan kita ada dah. Salah satu nak menyegarkan badan kita bila solat Jumaat, mengerjakan hari Jumaat. Salah satu yang kita miss ialah mandi sunat hari Jumaat. Tak nak buat, tinggal macam tu je. Itu yang mengantuk, tidur habis. Sampailah Tok Khatib kata, ibadallah, bangun dia, segar bugar mata, terus sembahyang Jumaat. Allah. Khutbah tak tahu benda khutbah yang dibacakan. Tu rugi serugi-ruginya. Tu, Ramadan adalah penghulu segala hari, ya. Di dalam Quran Allah menyatakan secara tidak langsung tentang kelebihan bulan Ramadan, iaitu bulan diturunkan Al-Quran kepada umat manusia sebagaimana firman-Nya. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada umat manusia dan menerang tentang petunjuk itu dan pembeza antara yang hak dan yang batil. Bila kamu melihat anak bulan, maka hendaklah kamu berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, bulan Ramadan ya, diceritakan ada bab turunnya Al-Quran, tu kelebihannya Ramadan. Ya, hebatnya Ramadan ni ada Quran diturunkan. Quran tu apa? Quran tu ada cerita, ada sejarah, ada amaran, ada khabar, ada macam-macam cerita. Ada amaran, ada tu. Jaga kita jangan sampai kemurkaan Allah Ta'ala. Allah murka, diratakan kita balik. Bukan ratakan bumi, kita ni rata habis. Bila Allah murka, ada dalam Quran. Al-Quran beritahu, buat maksiat masuk neraka. Ada tak dalam Quran? Ada. Amaran Allah Ta'ala. Khabar baik ada. Masuk je Ramadan, kita dicampak ke dalam syurga. Allah kan, sebab dalam Quran tulis ada khabar gembira, buat baik Allah bagi yang terbaik. Ni kena ikut ya, sahabat Nabi, seorang yang berjalan jauh 1 hari 9 hari 9 malam, kalau tak silap saya ya, nak berjumpa Rasulullah, mengembara dia 9 hari 9 malam jalan, nak tanya Nabi 2 soalan, kalau tak silap saya. Akhirnya dapat berjumpa dengan Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, aku dah jalan 9 hari 9 malam, aku nak tanya 2 soalan. Ya Rasulullah, siapakah orang yang Allah kasih? Siapakah orang yang Allah tidak kasih? Siapakah orang yang Allah kasih? Siapakah orang yang Allah tidak kasih? Tak saya lah ya. Nabi jawab, Nabi tak jawab. Nabi tanya dia balik, engkau bagaimana? Engkau bagaimana? Nabi tak jawab. Nabi tanya dia balik. Dia jawab, ya Rasulullah, aku suka buat baik. Ya Rasulullah, aku suka orang lain berbuat baik. Ya Rasulullah, aku suka kebaikan itu tersebar luas.
Ya Rasulullah, aku rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 4 poin saya, dan saya ingat 4 poin tu sahabat tu bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia suka buat baik. Yang kedua, dia suka orang lain buat baik. Yang ketiga, dia suka kebaikan tersebar luas. Yang keempat, dia rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi jawab, bila dengar 4 poin ke 5 poin tu, Nabi kata, engkau dikasihi Allah Ta'ala. Allah kan. Yang bagi itu Rasulullah. Yang endorse tu, yang info pada sahabat tu Rasulullah SAW. Apa jadi? Sahabat tu tak tunggu, ambil beg balik terus. Agak-agak apa dia rasa, tuan-tuan? Bila Nabi endorse dia, engkau dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli neraka ke ahli surga? Tu confirm lah ahli surga. Yang cakap tu, yang endorse tu Rasulullah. Macam Bilal bin Rabah, tukang azan. Bilal bin Rabah orang kulit hitam, gigi putih, orang kulit hitam, asal pada Afrika. Orang kulit, orang Afrika ni, orang negro ni 2 kali kata ustaz tu. Apa kali dia? 2 kali. Hitam dan hitam lagi. Nabi endorse dia ahli surga. Apa dia Nabi kata? Ya Bilal, aku dengar tapak engkau di dalam surga. Nabi mimpi, Nabi dengar tapak Bilal bin Rabah di dalam surga. Nabi tanya dia, apa rahsia engkau? Bilal paling hebat, salah satu ni lah, dia ni tak pernah miss solat sunat wuduk. Tuan-tuan pernah buat tak? Kalau boleh buat lah, jangan miss, walaupun di rumah. Buat solat sunat wuduk, malam tu nak tidur, solat sunat wuduk tu. Bila dengar Nabi kata, aku dengar tapak dia di dalam surga. Nabi endorse Bilal ahli surga. Dan sahabat tadi pun sama juga, engkau dikasihi Allah Ta'ala. Cuba renung apa perkataan sahabat tadi. 4 benda. Yang pertama, aku suka berbuat baik. Kita ni dah Ramadan dah bagi peringatan, dah di corona, dah di virus kan macam ni. Nak buat jahat lagi? Nak ke lagi nak buat maksiat? Allah bagi peluang hidup, ada orang lain mati lah. Semput mati. Corona, virus. Kita hidup lagi. Boleh puasa sampai hari ni, yang ke-10 lah. Carilah jalan berbuat yang baik. Allah bagi Ramadan ni ada lagi masa 20 hari. Buatlah yang terbaik kesempatan yang Allah bagi peluang ni. Cari jalan. Kita pujuk, saya bersama juga, cari jalan habiskan satu Quran 30 juzuk. Baca. Habiskan, bukan hafal, baca je. Target. Salah satu target yang the best dalam Ramadan, habiskan bacaan Quran personally. Tadarus personal. Tunjukkan kepada Allah Ta'ala sayang kita dengan Al-Quran. Habiskanlah 30 juzuk. Boleh, insyaAllah. Tu aku suka buat yang baik. Poin yang pertama. Yang kedua, aku suka orang lain berbuat baik. Kena cari jalan. Kita ni suka buat orang lain buat baik. Jangan kita dengki. Kadang-kadang perangai kita pelik. Bulan Ramadan tak suka orang lain buat baik. Kenapa? Wah, tuan-tuan, Nabi endorse sahabat tu, aku suka orang lain berbuat baik. Buatlah yang baik. Jangan dengki boleh, tapi kita build up kita pula. Dengki, kenapa aku tak buat? Tengok orang tu semain sunat, dengki tak? Dengki. Jangan kita mengata pula, orang tua ni semain sunat nak mati katnya. Jangan. Kita ni, dia dah tu semain sunat lagi, kita ni malu. Kita pernah tengok orang Bangla, kita semain sunat sebelum
sebelum zuhur 2 rakaat je. Orang Bangla yang jauh datang kerja berpeluh-peluh penat, tapi maintain solat qabliyah ba'diyah dia 4. Malu kita. Saya pernah ajak sahabat-sahabat Bangla ni tumpang kereta dekat kampung lah, pergi ke masjid. Jauh dia berjalan, dekat 15-20 km. Jalan ramai-ramai. Saya offer tumpang kita, tak hendak dia. Sampai masjid saya tegur, oh sombong lah, awak tak mau naik kereta saya kecil. Kereta kecil, kancil, mana nak naik? Ingatkan macam tu? Tak. Punya kata, kita orang mau ini kaki besok jadi bukti. Jadi bukti dengan Allah Ta'ala. Jalan kaki pergi masjid. Allah Akbar. Malu kita. Nampak? Dia nak jadi evidence kaki dia menghala ke masjid. Jadi saksi besok. Tu. Sebab tu kita suka orang lain buat baik. Pertama, kita suka buat baik. Bukan suka buat baik, buat yang terbaik ni Ramadan. Yang kedua, suka orang lain berbuat baik. Yang ketiga, suka kebaikan tersebar luas. Sahabat, Nabi endos. Kita buat baik, kita tunjuk pengantaran barang, pengantaran bantuan. Yuk, biar jadi teladan. Orang seronok, aku pun nak buat juga, biar tersebar. Ada kuliah, kita iklankan walaupun online. Itu apa? Untuk orang lain, untuk orang semua. Kita dah ada teknologi, gunalah teknologi yang sepatutnya. Sebarkan. Ada iklan ulama datang, iklankan, sebarkan, syiarkan. Itu sebenarnya. Yang keempat, sahabat tu kata, aku rindu dengan Allah Ta'ala. Tu. Ada didik hati kita, rindu dengan Allah Ta'ala, sayangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gua dah 6.30 lah. InsyaAllah. Tu hebatnya Ramadan, hebatnya perangai sahabat-sahabat di bulan Ramadan. Kita gunakan yang penting tadi 4 poin tadi. Aku suka buat baik, aku suka yang buat terbaik, aku suka orang lain buat baik, aku suka orang lain aku suka buat yang terbaik, aku suka orang lain buat baik, aku suka kebaikan tu tersebar luas. Yang keempat, aku rindu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Tak tukut untuk Masjid Baitul Amin. Terima kasih bagi peluang, bagi ruang saya walaupun online saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengisian hari ini kita bawa terus dalam bulan Ramadan ni, jadi perisai kita, jadi bekalan kita. Yang paling kita nak jadikanlah kita ni terus ke surga untuk Ramadan ni. InsyaAllah, mudah-mudahan. Mohon doakan kami sekeluarga, mohon doakan saya, mohon doakan Tok Guru kita Datuk Ismail Kamus, doakan kami sekeluarga, doakan anak kami di Turki, ada 3 orang PKP juga tapi sedang menuntut kitab. Mohon doakan 3 orang di sana, 3 mohon biar cepat habis belajar kitab. Tujuan kami adalah untuk terbitkan ulama-ulama yang akan datang. Kita dah keputusan ulama, kita dah keputusan Tok Guru. Sekarang masa dah tiba, terbitkanlah tuan guru yang akan datang. Kita dah tak ada dah. Dah cukup 50-60 standby saja. InsyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk daripada saya, kita sudahi surah Al-Fatihah. Ya, kena. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari amrina wa qtiha wadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami,
terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu khairallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'ailallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi azza. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samii'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi wa dini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mali. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bi syai'in zajarka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa insya-Allah. Jumpa lagi besok insya-Allah saya di online untuk surau pagi di masjid online kuliah Ramadan Masjid Kampung Paya Purisen pagi besok pukul 9.30. Petang besok insya-Allah surau Kasawari Pakmen. Surau Kasawari Pakmen di Taman Sri Ehsan Balakong insya-Allah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah.